Bincang, okey, kita tengok bab 1. Oleh kerana kita pun ni pertama pun ulang kaji, cikgu tak pergi panjang lah, kita pergi sikit-sikit. Jika ada nak tanya, awak boleh hantar dekat chat. Ya, lihat imperialisme, ni bab 1 lah. Biasanya selalu keluar soalan ni, tu sebab tahun ni dia tak target kita keluar soalan ni lah. Ya, dan kalau kita lihat maksud imperialisme tu dasar sesuatu negara meneruskan empire, ya. Dia kaitkan dengan Portugis adalah dianggap imperialis barat yang awal lah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau di tanah Melayu, di Melaka, Portugis tidaklah begitu menyerah dalam meluaskan empire. Dia hanya duduk di Melaka, dapatkan bahan mentah iaitu rempah ratus dan bawa balik. Tapi memang imperialis ni lebih kepada kuasai bahan mentah lah. Okey, sebab apa mereka jadikan Asia Tenggara sasaran? Kalau kita lihat kat sini, pertama kalau kita lihat faktor dia kedudukan, tapi kedudukan strategik ni tak termasuk dalam faktor yang 5. Ya, tapi saya masukkan dalam huraian. Memang ada kedudukan strategik. Asia Tenggara ni terletak di antara India dan China. Dan kalau kita kekayaan bahan mentah, revolusi industri ni ingat, kenapa bila ada revolusi industri ada dua benda menjadi fokus penjajah, iaitu bahan mentah dan juga pasaran. Bila dia nak bahan mentah dan pasaran, dia terpaksa menjajah. Terutama kalau kita lihat pasaran lah, kita ada kaitan dengan penduduk. Kalau China dan India ni ramai penduduk, itu sebab mereka sasarkan China dan India. Dan kita ada pengangkutan. Pelajar selalu kita kaitkan bila sebut pengangkutan, kita akan sebut kapal wap, kita akan sebut turusan Suez. Turusan Suez ni kita bayangkan ya, kalau dulu dia berlayar melalui Afrika, orang Eropah ni, dengan ada turusan Suez ni, dia boleh jimat masa, jimat. Kalau jarak pendek, maksudnya wang pun akan jimat sebab kos untuk beli minyak kapal wap tu akan jadi lebih sedikit. Perkembangan perhubungan, telegraf, ya. Yang bawah tu lebih kepada propaganda lah. Kononnya mereka nak jajah kita sebab mereka adalah satu tanggungjawab mereka lah untuk mentamadunkan negara kita Asia Tenggara. Sebenarnya tak adalah ya. Kalau dijajah kita, lebih kepada menguntunkan mereka. So kalau soalan tanya pasal mengapa kita jadi sasaran, kita ada dua benda yang besar lah. Pertama, kita kaya. Tanah Melayu sendiri kaya dengan bahan mentah. Lepas tu kedudukan kita pun strategik. Tanah yang subur pun mempengaruhi. Faktor lain ni membantu. Ya, membantu kenapa mereka mudah menjajah. Kita bayang ya, dia tanam getah, British tanam getah kat negara kita, dia ambil biji timah daripada negara kita. Kalau tak dibantukan dengan kapal wap dan turusan Suez, tentu dia fikir panjang untuk membuka empire kat negara kita. Tapi disebabkan dua bantuan tersebut, maka mereka mudah untuk, macam sekarang kita bayangkan melabur lah. Kenapa negara kita kurang pelaburan? Kenapa? Maksudnya ada kaitan, macam contoh nak melabur. Kenapa dia nak melabur satu tempat? Kenapa dia nak menjajah satu tempat tu? Mesti ada sebab kenapa nak menjajah ya. Ini gambar ni faktor lah. Pertama, kedudukan strategik. Kita ada bahan mentah, kayu ya. Telegraf ni macam telefon, tapi dia lebih berbentuk bunyi ya. Next, kita ada perubahan politik. Pelajar bila dia jajah negara kita adalah lebih senang. Dia ubah sistem pentadbiran, memudahkan dia menguasai bahan mentah. Kalau dia tak ubah, bermaksud penduduk tempatan tu masih menguasai pentadbiran, tentulah dia sukar untuk menguasai ekonomi. Dan kalau kita lihat kat sini, ini ciri umum. Bermaksud kalau kita sebut Burma, kita sebut Indonesia, kita sebut Tanah Melayu ya, kita sebut Indochina, inilah yang mereka buat. Filipina, inilah yang penjajah buat. Dia ubah sistem pentadbiran jadi kerajaan pusat, lepas tu dia tubuhkan biro jabatan. Itu semua untuk kepentingan penjajah. Tidak ada kena mengenai kita lah. Kalau kita lihat bahawa pengenalan undang-undang barat juga ada kaitan dengan menguntungkan penjajah.
Next kita lihat kita tengok sikit di Indonesia ni, contohlah pelajar tu. Sebab kalau kita lihat, kalau awak boleh ingat 5 perubahan besar yang dibuat, sama ada di Burma ke di Filipina ke, benda ni generally berlaku ke semua negara di Asia Tenggara yang dijajah. Ingat, kecuali Thailand, sebab Thailand tidak dijajah. So kita lihat huraian perubahan sistem pentadbiran ni. Kalau kita lihat ya, Indonesia sebelum ni mereka ada raja dan rajanya dibantu oleh pembesar. Dan kalau kita lihat, kita ada pembesar daerah, bupati. Tapi bila Belanda duduk di Indonesia, kalau kita lihat di situ, memang Indonesia ni dia tak ada, selepas dijajah mereka langsung tak ada raja, sebab Belanda tak iktiraf langsung raja yang ada di Indonesia. Tadi pentadbiran pusat sama dengan ciri pertama tadi ada pentadbiran pusat, Governor General. Lepas tu pentadbiran tempatan ni dia biarkan dia pembesar tempatan kerana bagi dia tidak menguntungkan. Lepas tu dia ada jabatan, dan kita kena lihat dia ada juga penubuhan Dewan Tempatan. Ini pelajar awak kena ingat sikit-sikit lah. Tapi memang topik ni topik yang kurang diberi tekanan. Maksudnya pelajar topik bab 1-2 tahun ni dianggap macam kalau keluar pun mungkin sikit ataupun tak berapa diutamakan. Kerana memang selalu sebelum ni pun bab 1, bab 2, bab 1 kurang ya. Sebab bab 1 selalu sangat keluar. Okey, yang ini Indochina. Kalau kita lihat ya, sebelum dijajah nama pun Indochina. Pengaruh Cina sangat kuat di Indochina. Ya. Dan kalau lihat golongan Mandarin ni, nama Mandarin pun dah tahu dah ada pengaruh Cina. Dan kalau kita lihat, dia sama dengan kerajaan Cina. Bab 2 tingkatan 4 awak belajar tamadun Cina. Mereka ada peperiksaan. Jadi mereka yang nak dilantik sebagai pembesar ni perlu menduduki peperiksaan sama ada bahasa dan sastra Cina. Okey. Dan bila berubah, apabila apabila Indochina dijajah oleh Perancis, maka kalau kita lihat ya, mereka telah memperkenalkan Uni Indochinos, di mana negara digabungkan, Vietnam, Laos, Kemboja digabungkan. Semua undang-undang diluluskan di Parlimen Perancis. Dan kalau kita lihat kerajaan tempatan macam di Indonesia, diorang tak campur. Dia pandai, dia tahu kerajaan tempatan ni orang-orang tempatan, ketua kampung, ketua daerah tidak menguntungkan dia. So apa dia buat? Orang kerajaan tempatan ni perlu hanya menyediakan cukai, bayar cukai, dan juga sediakan tenaga kerah kepada kerajaan pusat. Next, okey. Bila berlaku perubahan, tajuk berikutnya nasionalisme. So pertama you belajar berkaitan dengan imperialisme, penjajahan. Tajuk kedua, perubahan. So bila yang besar tu boleh ambil contoh dekat Indonesia, boleh ambil contoh kat Indochina, apa yang Indochina yang kerajaan Perancis buat, maka awak dah boleh ni lah. Yang seterusnya kita ada next nasionalisme di Asia Tenggara. So nasionalisme ni perasaan cinta akan negara ya. Dan kalau kita lihat nasionalisme ni, sebab apa dia rasa cinta akan negara dia? Sebab apabila apabila penjajah ni datang ke negara kita, dia ubah sistem pentadbiran, dia banyak mengganggu sistem pentadbiran tempatan. So faktor paling awal, dasar penjajah barat, di mana orang barat tu tidak memberi peluang sewajarnya lah kepada orang tempatan. Pelajar daripada banyak isi, ingatlah satu isi. Kalau saya suka pelajar ingat benda yang tanaman paksa. Ni dasar dia paksa orang Indonesia. Kalau di Filipina sistem polo. Kalau ditanam paksa di Indonesia ni kena 60 hari kerja tanpa dibayar gaji. Jadi penduduk Indonesia tentulah rasa tak selesa, tak suka ya, disebabkan keadaan tersebut. Okay? Next, kalau kita lihat seterusnya adalah pengaruh agama. Ini senang kita ingat kita lah. Itu sebab kata bab 1 ni Asia Tenggara. Tapi selalu saya minta tolong pelajar ingat sebab kita.
kita adalah sebahagian daripada Asia Tenggara. Jadi bila kita sebahagian daripada Asia Tenggara, maka kalau kita lihat kat situ, kita ambil lah tanah Melayu. Kita ada gerakan Islam. Ya, bila kita orang Islam, dia kita disuruh untuk menentang penjajah barat yang dianggap satu jihad. Jadi awak boleh ingat Malaysia tanah Melayu. Kalau di Burma kita ada agama Buddha lah, karya sastra. Ni contohnya kita ada Putera Gunung Tahan. Cerita-cerita ni membangkitkan semangat nak sampaikan mesej bahawa kita hidup dijajah, kita ditindas. Tu tujuan dia. Pelajar daripada 7 ciri faktor mengapa orang Asia Tenggara menentang penjajah. Saya selalu pesan, awak ingatlah 3 sekurang-kurangnya atau 4. Lepas tu ingatlah satu isi, bagi satu sebab ya, faktor. Pendidikan ni pun senang ya, memang diorang pilih kasih. Kalau lihat kalau di tanah Melayu pun, siapa yang sekolah Inggeris tu mudah dapat kerja. Siapa yang sekolah Melayu tu biasanya tak mempengaruhi lah kalau dia kalau dia bapa dia nelayan, anak dia tetap nelayan. Tu kadang-kadang tak ramai yang hantar anaknya ke sekolah. Kemunculan golongan intelektual, pengaruh media massa. Dan kalau awak lihat ya, pengaruh media massa ni, terutama kita tak ada macam sekarang internet ya, televisyen. Pada masa tu dia gunakan akhbar majalah lah, dan akhbar majalah ni lah menyerapkan perasaan cinta negara, marahkan penjajah ya. Tak suka. Yang pendidikan ni kita boleh lihat negara kita. Sebab kalau you tengok bab 8, orang Melayu dah lama dah mendapatkan pendidikan agama. Dan ada di kalangan orang Melayu di tanah Melayu ni yang ada duit, mereka melanjutkan pelajaran ke Asia Barat, ke Asia Timur, Asia Barat, di Mekah, Mesir. Jadi bila mereka belajar di sana, mereka dapatlah pengalaman, ilmu baru, dan mereka sedar bahawa penjajahan tu bukan satu benda yang bagus, kerana mereka tak akan layan kita sama seperti negara mereka. Bagi negara bukan Islam ya, seperti Filipina ya, mereka ni pernah ada di kalangan orang kaya-kaya di Filipina ni sempat dapat berpeluang belajar ke luar negara juga. Jadi bila mereka pulang ke negara mereka, mereka rasakan sebenarnya kita ni telah dilayan tak sama seperti penduduk negara mereka. Pengangkutan ni biasalah, bila kita ada sistem penghubungan, kita mudah nak berhubung dengan mereka ya. Pengaruh luar, saya selalu ambil contoh sama ada Mahatma Gandhi ataupun kejayaan negara kecil iaitu Jepun tewaskan China, ataupun boleh tewaskan Rusia ya. Next, nasionalisme ni ada 2 tahap. Tahap pertama, biasanya setempat bermaksud pada masa tu pembesar kawasan tu je. Mereka kalau kita tengok macam contoh bab 2 kita punya sejarah Malaysia tu, tanah Melayu, Dosai kan Aning je. Dia tak sampai pun satu Melaka. Macam tu juga semua perjuangan macam tu. Memang letak di kawasan mereka saja. Ya, tidak meluas. Dan tidak berorganisasi. Tidak berorganisasi maksudnya tak adalah pentadbiran yang ya, secara detail. Dia tak ada pentadbiran, siapa ketua, tak ada. Dia hanya bergerak sendiri, satu kumpulan yang kecil. Lepas tu pada masa tu mereka tidaklah memohon merdeka, dan mereka sedar ya, mereka hanya meminta agar diberi perhatian ya, agar mereka dapat hak mereka. Yes, hak yang sama dengan hak mereka diperbaiki ya, mendapatkan pendidikan, tu saja. Jadi pada masa tu tak ada perasaan mereka nak meminta kemerdekaan, sebab pada masa ini mereka rasakan mungkin cara tu yang terbaik lah. Tapi kalau kita lihat cara ni tidak berkesan, tu yang menyebabkan nanti ada gerakan tahap kedua. Okey, untuk sampai terbaliklah dengan tahap kedua. Tahap kedua lebih radikal, berorganisasi, dan disebabkan mereka tak berjaya pada tahap pertama, maka mereka mula lebih radikal, dan kalau kita lihat dia perjuangan dia lebih jelaslah untuk mencapai kemerdekaan. So cikgu bagi contoh sahaja, kalau untuk di Filipina tahap pertama kita ada Jose Rizal.
Ya, kalau kita lihat Ozi Rizal ni, dia gunakan akhbar, dia gunakan novel, ya, novel dia Noli Mentanggare, ya. Dan kalau awak lihat uh, Ozi Rizal tu, bawah tu dia ada salah sikit, dia J, ya, tapi kita tak pronounce J. Untuk bahasa Spanyol kita sebut Jose saja. J tu tak bunyi. Dan kalau kita lihat Jose Rizal ni, dia menuntut supaya dijadikan Filipina ni sebahagian dari wilayah Filipina, wilayah Spanyol. Dia anggap macam Filipina ni duduk dengan Spanyol. Mereka agama sama tapi layanannya double standard. Jadi dia minta hak yang sama, ya. Dan kalau kita lihat, ya, dia minta hak bersuara. So kalau kita lihat pada masa ini, inilah ruang-ruang yang digunakan oleh orang gerakan pertama. Memang kebanyakan guna akhbar. Mereka ni jaranglah menunjukkan perasaan tak puas hati. Namun begitu, kalau kita lihat, beliau juga telah menubuhkan Liga Filipina yang minta pembaruan politik, ekonomi dan sosial. Tu saya kata dia meminta tapi akhirnya memang kalau kita lihat tidak dilayan. Dan Jose Rizal sendiri pun akhirnya dibunuh, ya. Disebabkan gerakan pertama ni tak berjaya, maka di Filipina muncul tahap kedua. Pelajar, cikgu bagi contoh ni bukan apa, ya. Contoh ni awak boleh guna jika keluar esei pergerakan nasionalisme tahap 1 dan 2, awak boleh guna Filipina saja. Pun senang. Kalau nanti saya ada bagi beberapa contoh lah, selain Filipina, kita ada Indonesia. Jadi di sini awak boleh pilih yang mana awak rasa macam, saya nak guna Filipina lah, senang. Jose Rizal guna akhbar, guna novel, lepas tu dia menuntut hak, ya, hak bersuara, dia nak pembaruan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, Katipunan. Ini tahap kedua dan tentulah radikal. Katipunan ni sebenarnya yang bermula dengan Andres Bonifacio lah. Beliau berjalankan revolusi. Revolusi maksudnya menggunakan senjata. Namun begitu kalau kita lihat gagal. Bila gagal, awak lihat Emilio Aguinaldo ni rasakan bahawa bila Andres Bonifacio ni tak berjaya, dia rasakan Allah tak berjaya, baik kita cuba satu usaha. Kalau kita lihat, dia telah bekerjasama dengan Amerika. Tu sebab Filipina dia ada dua penjajah. Pertama Spanyol, yang kedua Amerika. Ya, kalau kita lihat Emilio bekerjasama dengan Amerika, berjaya singkirkan Spanyol. So pergerakan ni berjaya. Namun begitu, yang menariknya bila Amerika duduk di Filipina, Amerika tidak seteruk Spanyol. Jadi bila dia tidak seteruk Spanyol, jadi Katipunan yang gerakannya lebih radikal, ya, mengangkat senjata, tak menjadi satu benda yang tarikkan kepada orang Filipina untuk join dengan Katipunan. Akhirnya disebabkan penjajahan Amerika dan Katipunan ni akhirnya macam lenyap begitu saja, tak berapa menonjol dah selepas tu. Dan sebenarnya Emilio bayangkan dengan bantuan Amerika dia dapat kemerdekaan, tapi apa yang berlaku, apa yang dia istilahkan Amerika, kemerdekaan Filipina tu tidak di-recognize, tidak dipersetujui oleh Amerika, ya. Okey, kita tengok Filipina, Indonesia. Indonesia ni pun senang nak ingat. Ya, tahap pertama kita ada Raden Ajeng Kartini, dan beliau ni seorang wanita yang memperjuangkan hak kaum wanita, dan dia punya buku-buku seperti Habis Gelap Terbitlah Terang, ya, cerita pasal penulisan Puteri Jawa. Dia menceritakan kemunduran orang Indonesia. So di sini bila orang baca, orang terasa terinspire untuk menentang Belanda. Dan selain daripada gerakan secara personal Raden Ajeng Kartini, kita ada satu lagi, Muhammadiyah. Muhammadiyah ni dia bercirikan Islam dan bergerak secara sederhana. Dan kalau kita lihat, dia harap tak ada gerakan Kristian, terutamanya fahaman sekular. Fahaman sekular bermaksud mengasingkan dunia dengan agama. Jadi beliau Muhammadiyah ni satu gerakan politik yang agak sederhana dan membina sekolah, klinik untuk kebajikan orang
Islam di Indonesia. Jadi itu tahap pertama. Tahap kedua kita ada Soekarno, dan kalau beliau adalah lebih radikal. Dan kalau kita lihat selain Soekarno iaitu Parti Nasional Indonesia PNI, kita ada juga dengan Syarikat Islam, dan beliau sebenarnya pernah ditangkap oleh Belanda ya. Namun begitu akhirnya beliau pernah diharamkan ya. Namun bila Jepun datang, kalau kita lihat ya, Indonesia ni, Soekarno berjaya membawa Indonesia merdeka awal. Selepas saja Jepun tinggalkan Indonesia, Belanda datang semula, tetapi Soekarno dengan dia punya grup lah ya, penduduk Indonesia berjaya halau keluar Belanda, yang akhirnya kalau kita lihat Indonesia berjaya mencapai kemerdekaan. So Indonesia sebenarnya merdeka 12 tahun lebih awal daripada kita. Kalau Tanah Melayu lepas Jepun tinggalkan, kita masih disambung dijajah oleh British. Kita ada reunion selepas tu, tapi untuk Indonesia mereka mencapai kemerdekaan tahun 1945. So gerakan Soekarno ni bagi saya lah memang power lah ya, berjaya membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Ni Burma pada kena ingat, Burma ni fokus dia memang Buddha. Terus orang yang paling terjejas apabila British menjajah Burma adalah orang Buddha. Ya, Sami Buddha. Sebab sebelum ni dia Sami Buddha duduk di bawah raja. Ya, dia menaung di bawah raja. Apabila dinasti Kombang berakhir disebab penjajahan British di Burma, maka orang yang paling, kumpulan yang paling terjejas tentulah Sami-Sami Buddha ni. So mereka ini sangat tak puas hati dengan campur tangan British di Burma. Dan awak kena tahu juga isu kasut. Isu kasut ni membawa Burma perang 3 kali bersama British dan akhirnya Burma tewas. Memanglah kalau kita orang tempatan ni menentang penjajah ni, kadang-kadang memang susah nak menang ya, sebab teknologi dan kecanggihan ya. Kalau awak lihat gerakan ni lebih kepada Sami Buddha saja. So that's why ada perkataan isu kasut. Namun begitu nanti Sami Buddha ni kemudiannya lebih menjadi radikal pada tahun 1916 apabila mereka dipimpin oleh U Ba Pi. So ini antara tokoh-tokoh je, Sayasan, Auksan. Ni antara gerakan dia lah. Kita ada Revolusi Pelajar, ya, Liga Anti Pemisahan, Golongan Takin. Ini semua adalah gerakan-gerakan. Sami Buddha pun menjadi lebih radikal selepas tu di bawah pemberontakan Sayasan. Sayasan tu nama dia ya, orang yang menggerakkan pemberontakan dengan Sami-Sami Buddha tu. So kalau kita lihat untuk gerakan radikal tahap kedua ni, saya minta awak ingat Golongan Takin, awak ingat sikit Auksan yang memimpin pelajar-pelajar. Dia ni adalah pelajar universiti lah ya, yang dikenali Golongan Takin tu lah ya. Gerakan Sami Buddha diketuai oleh Sayasan, dan kita ada satu Liga Pemisahan. Okey, Liga Pemisahan, cikgu nak beritahu awak satu benda. Burma ni dia sebenarnya penjajah dia sama dengan kita, dan paling sedih lah, nasib baiklah kita ni raja-raja kita agak pandai jugalah menjaga kedudukan dia. Untuk di Burma, bila British menduduki Burma, Burma tak ada raja. Sampai sekarang Burma tidak mempunyai raja. Dan buat pengetahuan awak, Raja Burma yang terakhir ni telah dihantar di India. Ya, di satu tempat di India. Dan kalau kita lihat tempat tu, saya pernah tengok Discovery Channel punya filem The Last Emperor of Burma. Tempat tu macam tak ada orang sangat. Memang tempat tu macam tempat terbuang, dan akhirnya dia bagi juga pembantu rumah dan sebagainya, tapi raja tu mati dalam istana kawasan tu je kat India. So nak cakap bagi tahu awak bahawa disebabkan penjajahan British, Burma tak ada raja dah ya. Dia tak ada. Dinasti Kombang tu ialah dinasti yang terakhir di Burma. Jadi untuk topik Burma ni, kalau awak nak ambil contoh, tak payah ambil dia lah. Ini kalau in case lah mana tahu keluar soalan sikit-sikit pasal Burma, ambil tahu pasal anti pemisahan. Macam ni, before ni Burma ni diasingkan daripada India ya. Lepas tu bila dia
British tiba-tiba nak cantumkan India dan Burma. Diorang tuntut merdeka, malangnya apa yang British buat, asingkan semula pula antara India dan dengan Burma. So Burma ni kata, bila nak merdeka? Hari tu gabung, sekarang ni seolah-olah mereka beranggap seolah-olah memang pun British nak melambatkan kemerdekaan Burma. So mereka rasa tak puas hati. So awak ingatlah Yayasan untuk mewakili Sami Buddha yang gerakan yang lebih radikal. Lepas tu kita ada Ausan memimpin golongan tahkin iaitu Siswaza University. Lagi satu adalah gerakan Liga Anti Pemisahan, ya. Okey. Untuk Thailand. Thailand sangat unik. Thailand tidak pernah dijajah. So kenapa rakyat Thailand tetap menentang, tetap membuat nasionalisme? Buat pengetahuan awak, kenapa Thailand melakukan, orang Thailand masih juga melakukan nasionalisme? Kalau kita lihat dekat sini, sebab paling utama adalah raja sebelum ni, macam you pernah tahu Mongkut, Chulalongkorn, the good emperor, the raja yang bagus. Tapi jangan bayangkan semua raja Thailand tu tak bagus. So apa yang berlaku? Rakyat Thailand rasa tak berapa puas hati dengan sistem monarki tu telah disalahgunakan, di mana kerabat-kerabat raja Thailand telah seolah-olah menguasai sistem pentadbiran di Thailand. Dan ada pula raja pada masa tu, Raja Vajirabut yang boros. Pelajar, isu Thailand ni, kalau you tahu ikut perkembangan sekarang, rakyat dia start menentang raja semula, kalau you tahu ikut perkembangan sekarang, ya. Sebab dia tak puas hati, sebab raja dia memang ada rumah dekat Jerman. Dan raja dia banyak habiskan life dia dekat Jerman. Duduk berbasikal, menggunakan duit rakyat. Jadi kalau you tengok, ya, tu contohlah kalau you tengok, bukan semua sepanjang pentadbiran Thailand tu raja dia bagus. Sometimes adalah raja yang agak boros sikit. So apa yang berlaku, kebetulan rakyat Thailand ada di kalangannya, mereka dah memang belajar, bersekolah, mendapat pendidikan barat. So bila dia dapat pendidikan barat, dia pergi luar negara, dia dapati bahawa sistem raja mutlak ni tak bagus. Ya, raja yang berkuasa mutlak ni tak bagus. So dia lebih suka kepada raja berpelbagai. Akhirnya kalau kita lihat, mereka telah melancarkan revolusi, menjadikan raja dia daripada raja berkuasa mutlak iaitu monarki, berubah kepada raja berperlembagaan. So bermula dengan 1932, Thailand telah mengamalkan raja berperlembagaan. Bermaksud raja dia kena terikat dengan undang-undang. Jadi pelajar, walaupun Thailand tidak dijajah, namun Thailand tetap rakyat Thailand tetap melakukan nasionalisme, gerakan nasionalisme. Okey, untuk tahap kedua. Tadi cerita pasal raja. Tahap kedua di Thailand, orang Thailand tak puas hati dengan penguasaan orang barat dan juga penguasaan orang Cina dalam ekonomi. Ya, di mana kalau kita lihat kat sini, mereka rasa bahawa orang you tolong jangan samakan, ya, orang Cina, orang Thailand, siam, Cina. Jadi apa yang berlaku, mereka tak puas hati. Maka kalau kita lihat masa ni diorang dah ada Perdana Menteri, sebab dia sama dengan kita. Bila raja dia adalah raja berperlembagaan, bermaksud kerajaan itu diketuai oleh Perdana Menteri. So apa Perdana Menteri dia buat? Dia luluskan undang-undang untuk sekat kebebasan penguasaan ekonomi oleh orang Cina, dan sekolah Cina dibubarkan. Dan kalau kita lihat, memanglah dia memang buat sekatan terhadap orang Cina, sebab pada masa tu ekonomi dikuasai oleh orang Cina dan Barat. Teringat semasa zaman pentadbiran Mongkut dan Chulalongkorn, kalau kita lihat dua-dua ni mengubah sistem pentadbiran dia banyak membawa masuk orang Barat. Jadi bila dia bawa masuk orang Barat, tentulah akhirnya dia akan terdedah kepada penguasaan orang Barat dalam ekonomi dia. Itu sebab kita lihat, ya, jangka panjang benda tu memang pada awal ni bagus, sebab Thailand berjaya mengekalkan dia tidak dijajah, sebab Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn memodernkan Thailand. Tapi jangka panjang
benda tu tak berapa bagus. Dan kalau kita lihat ya, uh, Vivo Songgram telah menggantikan nama Siam kepada Thailand sebab Thailand tidak Siam memang tak pernah dijajah. So nama dia baru tu Tanah Bebaslah Thailand. Okey. Kita berhenti sebelum kita masuk bab 2.